Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid-murid cikgu. Apa khabar semua hari ini? Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita masih lagi nak belajar tajuk bina ayat. Cumanya untuk hari ini kita nak buat sedikit latihan ulang kaji berdasarkan apa yang telah cikgu ajar pada minggu lepas. Baik murid-murid, kita buat sedikit ulang kaji semula pembelajaran kita pada minggu lepas. Cikgu yakin kepada murid tahun 6 dia tak ada masalah dah. Cuma untuk tahun 5 yang tahun ni pertama kali belajar bahasa Melayu dengan cikgu, ini adalah antara langkah-langkah membina ayat. Minggu lepas kita dah belajar dah. Okey, jadi ini sebagai peringatan balik je. Okey, yang pertama, murid perlu membaca arahan terlebih dahulu. Okey. Dalam apa-apa soalan sekalipun, bina ayat, bina ulasan, karangan, kertas pemahaman, arahan perlu dibaca dan fahami. Kemudian, untuk bina ayat, bulatkan kata kerja pada gambar. Ini perlu buat ni. Kalau tak buat, mungkin murid-murid akan melakukan kesilapan. Tak potong markah, tetapi dia sekurang-kurangnya membantu murid membina ayat yang lebih baiklah. Okey, kemudian formula NBAT. NBAT yang cikgu telah ajar minggu lepas. N tu apa, B apa, A apa, T apa. Sekejap lagi kita tengok. Dan yang keempat, berdasarkan formula yang NBAT itu, kita bina ayat yang lengkap. Okey. Dan yang kelima, semak ayat dan ejaan. Okey, ini ialah formula NBAT. Jom kita tengok sikit. N. N untuk apa? Nama. Nama. Beri nama pada watak. Pada gambar tersebut kan ada watak. Beri nama. Kemudian B. Buat apa ataupun kata kerja. Contohnya, dia sedang berlari. Tulislah berlari. Dia sedang mencuci longkang. Mencuci longkang. Kemudian, alat. Apa alat yang digunakan waktu subjek tu tengah buat kerja. Contohnya, dia sedang mencuci longkang. Mencuci longkang dengan menggunakan apa? Mencuci longkang menggunakan penyapu. Jadi, boleh letak penyapu. Kemudian, tempat. Di mana aktiviti mencuci longkang itu dijalankan? Di tepi dewan, ataupun di longkang di sekolah. Jadi, keempat-empat benda ni penting, wajib ada dalam pembinaan ayat. Nama, buat apa ataupun kata kerja, alat dan juga tempat. Ini adalah 4 perkara asas lah untuk membina ayat. Kalau ada 4 benda ni, insyaAllah boleh dapat markah. Boleh dapat markah penuh, insyaAllah. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Cikgu nak awak ambil fail biru yang cikgu serah pada awak sebelum ni. Okey, fail biru yang cikgu beri pada awak, yang awak ambil di sekolah pada minggu lepas waktu ambil buku teks. Okey. Cikgu ingatkan kepada murid-murid, fail ni jaga elok-elok. Okey. Jikalau cuti kita bersambung lagi, cikgu akan kutip semula fail ni dan cikgu akan bagi lagi bahan pembelajaran kita. Baik. Di dalam fail biru tersebut, cikgu ada sediakan lembaran kerja. Okey, awak cuba buka dalam fail tersebut, tengok gambar latihan ni. Okey. Untuk latihan ni, situasinya adalah taman permainan. Okey, di sini kita dapat lihat ada banyak aktiviti. Okey. Perlu diingatkan, untuk bina ayat, kita hanya perlu membina 5 ayat saja. Namun, untuk aktiviti latihan ini, awak kalau perhatikan ada
2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 kata kerja. Jadi 7 ayat awak boleh bina berdasarkan gambar ini saja. Tapi dalam peperiksaan, okey, hanya 5 ayat saja yang diperlukan. Okey, tapi tak apa. Sebagai latihan kita buat 7. Baik, antara kata kerja yang ada dalam gambar ini ialah membaca, bersenam, memimpin, menjual, membeli, makan dan berjoging. Okey, tulisan ni tak lengkap. B-E-R ber-J ni. Ini bukan I ya. J. J-O-G-I-N-G. Berjoging. Okey. Jom kita tengok macam mana kita nak bina ayat berdasarkan kata kerja pada gambar ini. Baik, kita tengok gambar yang pertama. Gambar pertama di sini adalah kata kerja dia menjual. Okey, kita tengok pada kotak NBAT ni. Nama cikgu beri nama Pak Malik. Pak Malik. B, kata kerja menjual. A, apa dia jual? Aiskrim. T, tempat. Di mana situasi gambar yang kita tengok tadi? Di taman permainan. Jadi, Pak Malik menjual aiskrim di taman permainan. Jom kita tengok ayat yang lengkap. Okay. Ayat yang lengkap, Pak Malik sedang. Ni kata hubung ni. Sedang sebab dia tengah menjual. Sedang menjual aiskrim di taman permainan. Baik. Ingin cikgu ingatkan kepada murid-murid semua, tugasan minggu lepas, cikgu pastikan ada seorang murid, dia salin ni balik. Dia salin kotak ni dan kemudian dia buat ayat yang lengkap di bawah. Okey, untuk murid-murid lain, cikgu nak awak buat begitu juga. Sebab apa? Untuk permulaan awal ni, kita biasakan guna ataupun tulis formula sebegini. Walaupun awak dah belajar 6, okey, awak dah mahir, tetapi cuba tulis ni. Cuba tulis ni supaya kita mudah ingat. Mudah ingat. Dan kemudian dah tulis kotak sebegini, baru awak tulis ayat. Di bawah tu tulis ayat yang lengkap macam ni. Boleh faham? Lagi sekali cikgu ulang. Untuk latihan hari ni, okey, awak tulis dalam buku. Awak buat kotak begini dahulu. Okey, contoh ayat nombor 1 kan. Okey, tulis kotak ni dulu. N apa dia, B buat apa, A apa, T apa. Kemudian di bawah kotak NBAT awak tulis ayat yang lengkap. Pak Malik sedang menjual aiskrim di taman permainan. Okey. Baik. Kita tengok gambar yang kedua. Gambar kedua, N, koma. Cikgu beri nama koma. B, kata kerja dia membaca. A, komik. T, di bawah sebatang pokok. Kuma membaca komik di bawah sebatang pokok. Okay, jom kita baca ayat yang lengkap. Kuma sedang mengisi masa lapangnya dengan membaca komik di bawah sebatang pokok bersama rakannya. Lagi sekali, Kuma sedang mengisi masa lapangnya dengan membaca komik di bawah sebatang pokok bersama rakannya. Okey. Berbeza dengan gambar yang pertama tadi, kalau awak perhatikan, gambar pertama tu ayat dia mudah. Ayat mudah. Pak Malik sedang menjual aiskrim di taman permainan. Berbeza dengan ayat yang kedua ini, cikgu masukkan beberapa frasa perkataan yang mungkin yang dapat menjadikan ayat ini lebih dramatis dan menarik. Iaitu, ini dah yang cikgu highlight ni, mengisi masa lapangnya. Okey, mengisi masa lapangnya, okey, bersama rakannya. Okey, penggunaan frasa perkataan ini, frasa ayat ni, dapat menjadikan ayat ini lebih dramatis. Kalau awak perhatikan betul lah, kita boleh je nak tulis Kuma sedang membaca komik di bawah sebatang pokok.
koma, sedang membaca komik di bawah sebatang pokok. Kita boleh buat ayat begitu. Tetapi, bila kita tambahkan frasa-frasa perkataan ini, mengisi masa lapangnya bersama rakannya. Jadi bila kita baca tu ayat tu, kita dengar lebih sesuai lah. Lebih sesuai. Di sini pun membantu sebenarnya dari segi pemberian markah kepada soalan bina ayat. Mempengaruhi markah. Okay. Jom kita baca lagi sekali. Kumar sedang mengisi masa lapangnya dengan membaca komik di bawah sebatang pokok bersama rakannya. Gambar yang ketiga. Okey. Untuk gambar yang ketiga ni, cikgu nak murid-murid semua dengar dan perhatikan betul-betul. Dengar dan perhatikan betul-betul. N. Ahmad dan Acong di bersenam A. Cikgu biarkan kosong. Nampak? Cikgu biarkan kosong T di taman permainan. Okay, berbalik kepada formula yang cikgu ajar pada minggu lepas, NBAT. Okay. Untuk NBAT, awak kena faham di antara empat-empat ni, sekiranya awak tak tulis A, alat, awak tak tulis, tak ada masalah. Tetapi N ni wajib ada. B wajib ada. T pun wajib ada. Kalau A, alat kita tak tahu. Contoh macam ayat ni kan. Bersenam menggunakan alat apa? Awak tak tahu. Jadi kita boleh biarkan kosong. Okay. Jom kita tengok ayat yang lengkap dia. Pada setiap petang, Ahmad dan Acong akan bersenam di taman permainan untuk menyihatkan tubuh badan. Okay. Ini adalah formula yang kita guna, NBT tu, di taman permainan. Ahmad dan Acong bersenam di taman permainan. Manakala ini pula, cuba perhatikan, pada setiap petang untuk menyihatkan tubuh badan. Ini yang cikgu terang pada gambar yang kedua tadi, iaitu frasa ayat. Bagaimana kita nak melengkapkan ayat itu dengan frasa ayat, supaya ayat itu menjadi ayat yang gramatis. Kita tambahlah, pada setiap petang Ahmad dan Acong akan bersenam di taman permainan untuk menyihatkan tubuh badan. Lagi sekali, pada setiap petang kita guna Ahmad dan Acong akan bersenam di taman permainan untuk menyihatkan tubuh badan. Dia bersenam untuk apa? Menyihatkan tubuh badan. Okey. Jadi bila tulis menggunakan frasa ayat yang sebegini, ayat awak itu akan jadi eloklah, tambah lengkap, dan ini sebenarnya membantu dari segi pemarkahan dalam bina ayat. Baik, kita tengok gambar seterusnya. N. Nisa, B. Memimpin, A. Datuknya, T. Di taman permainan. Apa maksud memimpin? Apa maksud memimpin? Memimpin ni maksudnya membimbing ataupun memegang tangan seseorang untuk jalan bersama-sama. Contoh di sini, Nisa ni dia sedang pegang tangan datuknya sambil berjalan di taman permainan. Ayat yang lengkap, Nisa sedang memimpin datuknya berjalan-jalan di taman permainan. Nisa sedang memimpin datuknya berjalan-jalan di taman permainan. Seterusnya, gambar seterusnya. N. Sirhan, B. Membeli, A. Aiskrim, T. Di taman permainan. Ayat yang lengkap. Sirhan membeli aiskrim dari Pak Malik di taman permainan. Okay. Yang ni cikgu nak terang sikit lah. Okay. Kesalahan yang selalu murid buat lah. Contoh, di awal ayat yang pertama tadi kita tulis penjual aiskrim tu namanya Pak Malik. Betul tak? Kadang-kadang kesalahan murid yang selalu cikgu jumpa adalah
dia tak mengaitkan situasi tersebut dengan ayat dia. Sebagai contoh, jikalau tadi dia tulis nama penjual aiskrim tu Pak Malik, untuk ayat yang seterusnya ni, dia tulis Sirhan membeli aiskrim dari Pak Abu pula. Dia tukar. Pak Malik, Pak Abu. Tak boleh macam tu. Sebab situasi dia masih lagi sama dalam gambar yang sama. Jadi, jikalau awak gunakan nama Pak Malik, penjual aiskrim tu. Jadi, untuk gambar ini, situasi seorang kanak-kanak membeli aiskrim, pun kita kena tulis Pak Malik lah. Jangan kita tukar Pak Abu ke, Makcik Limah ke. Tak boleh lah. Kita kena, situasi tu kena sama. Nama tu kena sesuai. Tak boleh berubah-ubah. Ini selalu kesalahan yang murid-murid buat. Okay, gambar seterusnya. N. Darwin dimakan A. Aiskrim T. di taman permainan. Ayat yang lengkap. Darwin kelihatan gembira dapat makan aiskrim di taman permainan. Okay, lagi sekali cikgu ulang. Darwin kelihatan gembira dapat makan aiskrim di taman permainan. Tengok di sini. Cikgu tambah frasa ayat kelihatan gembira. Kalau ikutkan kita boleh saja tulis Darwin makan aiskrim di taman permainan. Tetapi kita tambah frasa ayat kelihatan gembira. Kanak-kanak mana yang tak gembira dapat makan aiskrim? Betul tak? Jadi kita boleh tambah dalam ayat tu. Jadi bila kita baca ayat tu, kita dapat bina ayat yang lebih lengkap. Baiklah, ini ayat yang terakhir, gambar yang terakhir. N. Adam dan ayahnya. B. Berjogging. A. Nampak? A di sini cikgu biarkan kosong sebab kita tak tahu dia guna alat apa. Betul tak? Jadi cikgu harap awak faham. Dalam latihan untuk hari ini saja kita ada 2 ayat yang kita tak guna A. Kena faham bahawa tak semestinya A ni kena ada. Yang wajib ada N, B, T. N, B, T. A ni tak ada masalah. Okey, lagi sekali cikgu ulang. N. Adam dan ayahnya. B. Berjogging. A. Kosong. T. Di taman permainan. Okey, ayat yang lengkap. Pada setiap petang, Adam dan ayahnya akan berjogging di taman permainan untuk menyihatkan tubuh badan. Pada setiap petang, Adam dan ayahnya akan berjogging di taman permainan untuk menyihatkan tubuh badan. Nampak? Yang cikgu highlight ni. Ini adalah frasa ayat yang dapat menjadikan ayat awak tu lebih dramatis. Okay. Pada setiap petang kan, kita berjogging pada setiap petang, betul tak? Lepas balik sekolah. Okay. Tujuan berjogging adalah untuk apa? Untuk menyihatkan tubuh badan. Okay. Yang ini murid untuk mahir dalam penambahan frasa-frasa ayat dalam ayat yang awak tulis tu, murid-murid kena banyak membaca. Murid-murid kena banyak membaca. Minggu lepas awak dah dapat buku teks. Balik baca. Ada masa baca. Sebab melalui pembacaan, insya-Allah dapat membantu awak untuk membina ayat yang lebih lengkap. Okey, untuk slide ini, cikgu nak terangkan sedikit kepada murid-murid tentang kesalahan yang selalu murid lakukan dalam aktiviti bina ayat. Kesalahan yang pertama adalah dari segi kesalahan ejaan. Kadang benda ni nampak remeh, terlalu mudah sangat. Salah satu sebab dia, kesalahan ejaan ni mungkin murid tu terlalu tergopoh-gopoh. Nak siapkan kerja cepat, jadi dia buat salah. Kesalahan yang bagaimana? Contoh, permulaan ayat dia tulis huruf kecil. Itu selalu tu. Selalu buat kesalahan mudah begitu. Murid-murid kena faham. Jika kita buat kesalahan seperti itu, markah akan dipotong. Markah potong. Bayangkan, markah untuk bina ayat
10 saja. 10 untuk 5 ayat. Jadi satu ayat lebih kurang 2 markah. Jadi kalau dah potong satu markah, awak dah dapat satu. Lepas tu pemeriksa akan tengok pula dari segi ayat awak pula. Kalau ayat tak bagus, macam mana guru nak bagi markah yang penuh pada awak? Okey. Kesalahan yang kedua, tiada tanda baca. Tiada tanda baca. Contohnya titik. Di hujung ayat kena ada titik. Sekiranya ada ayat itu terlalu panjang, kita ada guna penanda wacana, kena ada tanda koma. Itu kadang-kadang murid pun terlepas pandang. Tapi tak apa, saat ini cikgu akan tunjuk contoh. Kemudian, ayat ketiga, pengulangan ayat yang sama. Pengulangan ayat yang sama ni, kadang-kadang murid buat kesalahan ni sebab apa? Sebab dia tak guna NBAT. Dia tak guna formula yang cikgu ajar, NBAT. Bila dia tak tulis NBAT pada gambar tersebut, jadi automatik dia akan, kadang-kadang bila dia tak ada idea, dia akan ulang ayat yang sama. Bila dah tulis ayat yang sama, maka pun tak ada lah. Kemudian, kesalahan yang keempat, tidak semak jawapan. Sebab apa tidak semak jawapan? Ini bukan saja untuk kelas-kelas cikgu, malah kelas-kelas lain pun sama. Murid-murid lain pun sama. Di akhir peperiksaan, bila dah siap kerja, dia tak semak jawapan. Okay, dah siap? Siap. Relax. Berangan. Main pensel. Main pemadam. Dia tak semak dah. Rugi di situ. Kadang-kadang masa tu panjang lagi. Dia tak semak. Okey, jom kita pergi kepada slide seterusnya. Ini adalah contoh ayat yang salah. Cikgu tunjuk di sini satu contoh. David kelihatan gembira dapat makan aiskrim di taman permainan. Apa kesalahannya di sini? Okey, murid-murid dapat jumpa tak apa kesalahan dia? Ya, dari segi ejaan. Ejaan apa? Ni dia. Ejaan aiskrim. Ais, K-E-R-I-M. Krim, aiskrim. Kesalahan ni terlalu mudah. Mungkin murid bila dia nak menulis tu dia mengejar aiskrim, krim, aiskrim, aiskrim, aiskrim. Sepatutnya E tu tak ada, E tu tak ada sebenarnya. Baik. Selain itu, selain daripada kesalahan ejaan, mungkin markah juga dipotong sebab apa tak? Okey, contoh, jika awak tulis A tu macam O. A macam O, lagi apa lagi yang selalu murid selalu salah. J macam I, huruf J macam I. Jadi kesalahan-kesalahan mudah tu memang kalau pemeriksa tu seorang yang strict, memang kena potong markah lah, rugi lah, ya, rugi. Jadi murid-murid tolong pastikan tiada kesalahan-kesalahan mudah seperti ini. Awak buat suatu bina ayat, karangan bina ulasan, tolong elakkan. Okey, untuk kesalahan yang kedua, iaitu tiada tanda baca. Okay, kita tengok mana ayat tak ada tanda baca ni. Pada setiap petang, Adam dan ayahnya akan berjoging di taman permainan untuk menyihatkan tubuh badan. Tanda baca dia tak tulis kat mana? Dia tak kat mana? Okey, di sini. Pada setiap petang, mesti ada apa di sini? Koma. Koma. Pada setiap petang, Adam dan ayahnya akan berjoging di taman permainan untuk menyihatkan tubuh badan. Di sini pun tak ada titik. Ini antara kesalahan-kesalahan yang kerap kali murid-murid lakukan. Okey. Jadi sedikit penerangan daripada cikgu ni, awak akan tak buatlah kesalahan-kesalahan mudah seperti ini. Baiklah, tadi cikgu dah
terangkan sedikit bagaimana untuk membina ayat berdasarkan gambar situasi di taman permainan. Jadi tugasan awak, gambar tu nanti awak lekat dalam buku aktiviti, buku bina ayat, awak lekat dan kemudian awak tulis ayat. Macam cikgu terang tadi, ayat sebelum tulis ayat yang lengkap, buat kotak NBAT. NBAT, kemudian di bawah kotak tu awak tulislah perkataan-perkataan berdasarkan kotak tersebut dan bawah sekali buat ayat yang lengkap. Sama contoh macam awal yang cikgu beri tadi. Baik, untuk slide ni latihan, cikgu akan beri awak beberapa latihan. Okay, latihan ini adalah kantin sekolah. Awak tengok balik dalam file yang cikgu edarkan pada awak. Untuk kelas 6 cemerlang tak ada file. File biru awak tak dapat. Kelas 5 cemerlang saja ada file. Jadi untuk kelas 5C dan 6C awak tengok balik latihan kaji bahasa Melayu. Okay, mesti ada gambar ni. Gambar ni situasinya di kantin sekolah. Okay, yang ni pun awak buat. Okay, ini latihan yang kedua. Situasi gambar ni mari berkelah. Berbeza dengan latihan tadi yang di kantin tu dengan di taman permainan. Untuk situasi berkelah di tepi pantai ni, dia tak dinyatakan, dia tak letak kata kejar. Jadi pada tugasan ni, awak tulislah. Okay, dia dah sediakan 8 kotak. Jadi di sini ada 8 kata kejar. Okay, nombor 1 apa dia? Nombor 1 apa dia aktiviti dah, kata kerja dah. Membina istana pasir. Okey, yang kedua, cuba tengok yang kedua. Dia tengah buat apa tu? Menghidangkan makanan. Gambar yang keempat, apa dia? Membaca apa? Okey. Ini awak isi dahulu kata kerja dalam kotak ni. Kemudian awak tulis ayat yang lengkap berdasarkan formula NBAT. Okey. Memandangkan kertas yang cikgu bagi ni selai saja tak cukup. Ruangan tu terhad. Jadi macam mana? Gambar ni awak lekat dalam buku bina ayat. Awak tulis dulu kata-kata kerja pada 8 kotak ni. Kemudian di bawah ataupun di muka surat sebelah awak tulis ayat. Ada berapa ayat? 8 ayat. Okey. Okay. Ini adalah latihan yang ketiga lah. Latihan yang pertama tadi di taman permainan. Latihan kedua di kantin dan latihan yang ketiga berkelah di tepi pantai. Jadi ada 3 latihan untuk awak pada hari ini. Jadi sekali cikgu ulang, latihan bina ayat yang pertama iaitu situasi di taman permainan. Okey, di taman permainan tu cikgu dah bagi jawapan pada awak, awak cuma salin saja. Okey. Yang kedua iaitu situasi di kantin dan gambar yang ketiga gambar berkelah. Okey, buat macam apa yang cikgu terangkan. Guna formula NBAT. Okey, tamat sudah kelas kita pada hari ini. Jadi, satu cikgu nak ingin ingatkan pada murid-murid. Kertas latihan bahasa Melayu yang cikgu beri pada awak ada banyak. Jadi, untuk hari ini saja, 3 gambar situasi yang kita belajar, awak buat yang tu saja. Latihan-latihan lain, jangan buat lagi. Kita tunggu pada minggu hadapan. Okey, itu saja dari cikgu. Sekali lagi cikgu ingin ingatkan, siapkan kerja-kerja cikgu beri pada awak dan pada link WhatsApp yang cikgu sediakan, di situ ada satu link untuk kehadiran. Awak tulis nama, tik pada tulis nama, tik subjek apa, tik juga tarikh hari ini, tarikh awak mengikuti pembelajaran secara online ini. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.